Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ada seorang netizen bertanya, apakah kesan kepada pendedahan oleh Albert T berkaitan dengan pelombongan yang turut membabitkan dan menyebut nama GRS terutamanya Ketua Menteri Sabah? Beliau bertanya, adakah pendedahan gara-gara Albert T akan menyebabkan Haji G dan GRS tumbang? Saya akan dedahkan kepada anda semua, ulas kepada anda semua berdasarkan apa yang sedang berlaku di persekitaran kita. Maklumat semasa, tetapi ini hanya satu ulasan yang berdasarkan isu semasa. Kita dahulukan dulu siapa sebenarnya Albert T. Daripada laporan media, Albert T kadang-kadang dieja T dikaitkan dengan pendedahan video yang mendakwa pemimpin dan pemimpin Sabah, pegawai Sabah menerima rasuah berkaitan lesen perlombongan. Baru-baru ini beliau disekat daripada memasuki Sabah meskipun mempunyai pendengaran kes mahkamah. Beliau didakwa atas arahan dan didakwa atas arahan pejabat Ketua Menteri Sabah. Haji G mempertahankan tindakan itu dengan menyatakan negeri mempunyai kuasa mutlak untuk menentukan siapa boleh atau tidak masuk Sabah. SPRM telah memulakan siasatan atau membuka kertas siasatan berkaitan dakwaan video dan lesen. Video baru telah muncul yang mengaitkan Jeffrey Kitingan dalam isu 1.78 juta ringgit berkaitan pelombongan. Haji Z sendiri marah bahawa Sabah Mining Corporation dikatakan memberi kelulusan kepada syarikat berhubung Albert T, walhal lesen hanya untuk prospek bukan pelombongan penuh. Jadi isu ini sangat aktual dan berpotensi menggugat reputasi pihak kerajaan negeri Sabah terutama pimpinan seperti Haji G. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi izinkan dulu saya kongsi kepada anda semua, ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan menghapuskan, menghancurkan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Imun badan yang kuat, bijaksana dan seimbang akan memastikan bahawa badan kita kuat melawan penyakit, mempertahankan diri. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Saudara-saudara sekalian, kedua, faktor yang boleh membuat Haji G tumbang. Untuk Haji G tumbang, iaitu kehilangan kuasa sebagai Ketua Menteri atau kehilangan sokongan majoriti, beberapa faktor kritikal yang boleh berlaku ialah: faktor pertama, kehilangan sokongan dalam Dewan Undangan Negeri. Jika beberapa adun dalam GRS atau parti komponen menarik sokongan, kerjasama antara komponen akan runtuh. Faktor yang kedua, jika berlaku skandal dan bukti yang kukuh. Jika siasatan SPRM membawa kepada bukti kukuh bahawa Haji G atau kerajaan negeri terlibat dalam salah laku, ini boleh menjadi senjata politik yang kuat. Faktor yang ketiga, tekanan umum atau persepsi rakyat. Jika rakyat Sabah menolak kepimpinan, telah hilang kepercayaan, demonstrasi, protes atau gelombang politik baru akan muncul. Keempat, kerjasama pembangkang atau gabungan baru. Pembangkang atau bekas sekutu boleh bekerjasama untuk menggulingkan kerajaan negeri. Dan yang kelima, campur tangan institusi pengawasan atau mahkamah. Jika institusi seperti SPRM, Mahkamah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dapat bertindak bebas dan kuat terhadap dakwaan terhadap kerajaan negeri. Dalam konteks Albert T,
Dia menjadi pendedah yang boleh mencetuskan krisis kepercayaan. Jika dakwaan beliau benar dan disokong bukti, ini boleh membuka pintu bagi lawan politik untuk menekan Hajiji. Kenapa Albert T boleh jadi pemangkin? Beberapa aspek menguatkan hipotesis bahawa Albert T mungkin menjadi pemangkin kepada jatuhnya Hajiji. Pendedahan video sensitif, video yang mendakwa aktiviti rasuah dalam sektor pelombongan menyentuh hal-hal kewangan dan kuasa, ia topik yang sangat sensitif. Kedua, halangan kemasukan ke Sabah. Perintah sekatan kemasukan terhadap T menampakkan unsur kontroversi yang boleh ditafsirkan sebagai abuse of power. Siasatan rasmi, SPRM membuka kertas siasatan susulan dakwaan yang dibangkitkan oleh T. Reaksi awam dan media pula. Laporan media sedang menumpukan isu ini. Ini menekan kerajaan agar memberi penjelasan dan jika tidak, persepsi negatif boleh semakin lebar. Jadi, walaupun Albert T sendiri bukan kuasa politik tradisional, peranan pendedah boleh menjadi sangat penting dalam dinamika politik terutama bila isu rasuah di tengah politik Sabah. Kesimpulannya, adakah Hajiji bakal tumbang? Jawapannya, mungkin tetapi tidak jelas atau mungkin juga tidak. Mungkin boleh ditumbang jika semua faktor di atas menyatu. Sokongan adun lari, bukti kuat, persepsi rakyat terjejas, maka kuasa Hajiji sangat terdedah. Mungkin juga tidak tumbang jika beliau masih kuat dalam jajaran JRS, boleh mengawal naratif media dan siasatan tidak membuahkan kes terhadapnya. Beliau mungkin dapat bertahan. Jadi, Albert T mungkin menjadi salah satu pencetus yang mempercepat krisis kuasa. Tetapi tidak cukup seorang diri untuk menjatuhkan seorang ketua menteri kecuali keretakan lebih besar berlaku dalam kerajaan negeri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada satu komen dalam ruangan komen di YouTube saya menulis dengan tajuk Berakhirnya pengaruh dan kuasa Jeffrey Kittingan. Ini semua gara-gara pendedahan satu video membabitkan mendakwa Jeffrey Kittingan menerima satu jumlah rasuah yang cukup besar. Benarkah ini pengakhiran kepada masa depan pengaruh kuasa dan juga integriti Jeffrey Kittingan? Siapa yang tidak kenal dengan Jeffrey Kittingan? Beliau merupakan salah seorang ikon kepada politik pentadbiran dan rakyat Sabah sendiri. Beliau dikenali sebagai antara pengasas kepada gerakan-gerakan besar dalam negeri Sabah. Tapi hari ini, apabila penggoncangan kuasa politik Sabah membuatkan Jeffrey Kittingan dalam bahaya yang sangat besar, adakah ini pengakhiran kuasa Jeffrey Kittingan? Nama itu bukan asing bagi kita, kerana sejak puluhan tahun, beliau menjadi antara pemain utama politik di Sabah. Tetapi adakah sekarang kita sedang menyaksikan fasa terakhir kuasanya? Jom kita kupas bersama. Jeffrey Kittingan merupakan timbalan Ketua Menteri Sabah, Presiden Parti STAR dan sebahagian daripada gabungan GRS. Karier politiknya penuh warna daripada era PBS, PKR, STAR hingga kini bersama kerajaan negeri. Dia dikenali sebagai seorang strategis politik bijak memanfaatkan keadaan untuk kekal relevan. Selepas PRU 2018 dan 2020, pengaruh Jeffrey melonjak. Dengan jawatan kanan dalam kerajaan negeri, beliau menjadi kingmaker dalam banyak keputusan penting. Tetapi setiap kemuncak ada penghujungnya. Beberapa minggu kebelakangan ini, nama Jeffrey kembali jadi tumpuan. Bukan kerana kejayaan politik, tetapi kerana kontroversi. Satu video tular dikaitkan dengan isu lesen perlombongan Sabah. Tuduhan ini membuat Jeffrey disiasat oleh SPRM. Malah beliau sendiri mengaku sudah memberi keterangan hampir 5,5 jam di pejabat SPRM. Jeffrey mendakwa ini semua adalah set up, satu usaha untuk menjatuhkan reputasinya.
Tetapi rakyat kini tertanya-tanya, adakah tuduhan ini sekadar fitnah politik atau petanda awal kepada pengakhiran karirnya? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi dengan kuat dan baik serta seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit, dan penyakit berkembang berakar dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan serta menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Jika Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban kepada doa Anda semua. Saudara-saudara sekalian, bila kita cakap tentang pengakhiran kuasa, ia bukan sekadar hilang jawatan, ia juga boleh bermaksud hilang kepercayaan rakyat. Kalau persepsi negatif semakin menebal, pengaruh Jeffrey boleh terhakis walaupun dia masih pegang jawatan. Hilang sokongan politik dalam politik Sabah, sokongan parti gabungan sangat rapuh. Jika sekutu politik mula menjauh, kedudukannya semakin goyah. Ketiga, isu undang-undang. Jika siasatan SPRA membuahkan hasil, ia boleh menjadi noktah dalam kerjaya politiknya. Jadi, walaupun Jeffrey masih berkuasa secara rasmi, hakikatnya kuasa itu boleh terhakis perlahan-lahan. Implikasi kepada Sabah. Kalau benar kita sedang melihat pengakhiran kuasa Jeffrey, apakah kesannya? Kesannya yang pertama, kerajaan negeri gabungan GRS mungkin goyah. Pemain politik lain mungkin akan isi kekosongan kuasa. Kepada rakyat Sabah, hilangnya seorang tokoh lama mungkin membuka ruang kepada generasi baru pemimpin atau mungkin membuka ruang perebutan kuasa yang lebih parah. Kepada reputasi politik Sabah, isu ini tambah lagi satu sejarah hitam tentang kepimpinan negeri yang sering dicemari skandal. Kita ada 3 senario besar. Jeffrey tumbang sepenuhnya, disingkir atau terpaksa undur diri. Jeffrey bertahan tapi kurang berkuasa lagi, atau dia masih ada jawatan tapi pengaruhnya sudah terhad, dan Jeffrey mungkin bangkit semula. Tidak mustahil kerana sejarah politik Malaysia penuh dengan comeback. Segala-galanya bergantung kepada keputusan siasatan, sokongan parti dan yang paling penting, persepsi rakyat. Jadi, secara kesimpulannya, adakah kita sedang melihat benar-benar pengakhiran kuasa Jeffrey Kitingan atau sekadar episod sementara yang akan dilupakan? Yang pasti, politik Sabah sekali lagi menunjukkan betapa rapuh dan dinamiknya kuasa. Hari ini di atas, esok boleh jatuh. Apa pandangan Anda? Adakah Jeffrey masih mampu bertahan atau sudah sampai ke nokta terakhir? Kongsikan komen Anda di bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe supaya kita boleh terus kupas isu-isu besar tanah air. Jumpa lagi dalam ulasan yang seterusnya. Salam hormat. Bye-bye.